أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat yang ke-62 dah. Muka surat 185. Siapa kita ambil 61? Kita ambil 61 lah. Muka surat 184 bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami.
waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari serta menghayati, mengamalkan ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kami semua ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrullah fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di jalan-Mu di Palestin, di Gaza dan di mana jua mereka berada, dan seterusnya muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan semua mereka kami ke dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang salih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa Tuhan, ampunlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni telah meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, jiran tetangga kami, dan orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Bab mengenai pendamaian. Berdamai dalam gencatan senjata, dalam peperangan. Makna dalam peperangan, kalau nak berlaku, nak minta ataupun berlaku pendamaian, boleh. Wa in janahu lis-salmi. Biasanya musuh minta dulu. Musuh minta dulu. Wa in janahu, orang Islam tak minta. Islam tak kalah. Kalau dia nak perang, Islam tidak awalnya tegar, lepas tu kalau dia dah perang, peranglah sampai dia nak, sampai bila. Wa in janahu, sekiranya mereka cenderung. Janah ni asalnya janahul aiman, maknanya sayap. Jadi dia seolah-olah cenderung ni maknanya kita kata banyak kepada nak mengalah lah. Lisalmi, salmi itu ialah pendamaian, gencatan senjata. Apa perintah Allah kepada Nabi dan orang Islam? Fajnah laha, maka ijnah, kurniakanlah laha kepada musuh itu, kepada janahu, laha itu makna kumpulan tersebut. Lepas tu nanti dia tipu.
wa tawakkal 'ala Allah. Serahlah pada Allah. Sebab apa nak serah pada Allah? Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah, dialah sahaja yang tidak pernah lalai daripada mengintip. As-sami' itu dia ambil dengar. Ambil dengar dia nak nipu ke tak nipu, Allah kerja Allah tu. Tapi kalau dia nak janahu, cenderung kepada silmi, as-salmi, kena setuju dan serah pada Allah. Allah akan jaga orang Islam. Dan dia alim, dia tahu niat. Alim tu maha mengetahui tentang niat-niat mereka yang ada dalam dada mereka. Mereka bercakap, mereka berstrategi di dalam masa perdamaian itu, Allah akan jaga. Allah akan ambil peranan pada waktu itu. Jadi serah pada Allah SWT. Itulah lebihnya perjuangan Islam. Satunya, dia tak nak perang. Kalau orang nak berhenti. Dan tidak ambil hal pun pasal apa tindakan di dalam di kemudian hari. Sebab itu kerja Allah dah. Bab tu kerja Allah. Sekarang ni kena berhenti. Macam di Palestin hari ni pun, kalau nampak, insya-Allah kita doa sebanyak-banyaknya dan kita usaha sebanyak-banyaknya supaya mereka janahu lis-salmi. Sebab kalau janahu, pejuang-pejuang tidak lagi akan teruskan. Tapi terserah pada mereka lah. Wa in yuridu an yakhda'uk. Ni ayat berikut. Ayat 62. Wa in yuridu, jikalau mereka orang kafir tu an yakhda'uka, untuk menipu engkau. Dia buat janahu lisalmi, tapi dalam masa tu dia buat tindakan-tindakan yang menunjukkan penipuan. Yakhda'uka, ka tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sebut Nabi, sebab Nabi sebagai ketua, jadi orang mukminin termasuklah, sahabat-sahabat Nabi termasuklah. Macam mana Nabi nak buat kalau dia nak menipu? Dia rancang untuk menipu. Fa inna hasbaka Allahu. Hasba hisab. Kita terjemah, kita nak kira macam mana nak rancang ni, nanti dia tipu. Tak payahlah. Hasbaka Allah, cukuplah engkau Allah ada. Maknanya hasbaka tu dia beramal tu. Hasbaka, biasanya kalau dia huruf ja, Allah tu baris depan. Fa innallaha hasbuka. Nah, ni fa inna hasbakallah. Dia boleh dua-dua tu. Dia boleh nak kata hasbukallahu ataupun Allahu hasbuka. Dua-dua boleh. Tapi di sini disusun hasbaka awal, dan memang pun dia diawalkan. Sebab apa kita kata dia awal, walaupun layak dia juga duduk di akhir. Sebab hasba, ba tu baris atas. Maka kalau ba tu baris atas, dia memang secocok dengan inna. Secocok dengan inna. Kalau tidak secocok, dia akan baca baris depan, Allah tu baris atas. Ni dia memang dia nak cerita pasal hasbak. Hasbak ni maknanya jangan bimbang wahai Rasulullah, wahai orang Islam, dia nak tipu, itu kerja aku dah, kata Allah. Allahu baris depan tu. Allahu hasbak. Allahu hasbuk. Kalau kita nak letak Allah. Tapi di sini dia nak cerita, jangan fikir panjang. Jangan fikir, jangan sedih. Sebab tu orang Palestin tak sedih. Kan? Dalam perjuangan dia. Sebab hasbah duduk depan. Dia harap Tuhan penuh. Harap Tuhan penuh. Fa inna hasbakallah. Sebab apa? Allah sahaja dia buat apa? Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah
Huwa dialah Allah, tak ada Allah situ kan, tapi huwallah, boleh takdir situ. Huwa ai huwallah, dialah Allah, macam kul huwallahu ahad, sama ya. Huwa dialah Allah, alladhi tuhayyan ayyadaka, ayyad ta'yid, sokong. Ta'yid ni sokong. Ataupun memberi sokongan, memberi kekuatan engkau binasrihi, dengan bantuannya, nasrihi, dengan pertolongannya, bantuannya. Allahumma rzuq al-mujahidina fi Gaza, fi Palestin, an-nasra wal fatha. Boleh kita doa gitu. Allahumma rzuq al-mujahidina fi Gaza wa Palestin, an-nasra, pertolongan, wal fatha, kemenangan. Amin. Allahumma urzuq ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Boleh sebut ikhwanana dulu pun boleh. Ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa Gaza, an-nasra wal fatha. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kita boleh doa itu. Jadi Allah ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Bil mu'minin. Maknanya Allah kuatkan Nabi dengan bantuan tentera daripada Allah, malaikatlah binasrihi itu. Wa bil mu'minin, dan sahabat-sahabat yang beriman sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi di sini sepatutnya orang Islam seluruh dunia hari ini, yang dekat-dekat tu keluar berjuang. Macam Yaman dah keluar sekitar lah, cara senyap-senyap mungkin ada sedang berjuang. Itulah, moga-moga kemenangan. Kata Syekh, seorang syekh yang memberi syarahan tentang Palestin, dia kata kami malu orang Arab. Kes ni kes orang Arab, dia kata, tapi kami ada senjata, kami ada kekuatan, tapi kami diam, kami biarkan saudara-saudara kami dibunuh, anak-anak saudara kami dibunuh. Itulah kehinaan kami, dia kata. Kami hidup dalam hina, membiarkan saudara se-Islam dibunuh oleh musuh-musuh yang mereka adalah syayatin al-jinni wal ins, syaitan jin dan manusia. Itulah kelemahan umat Islam hari ini, sanggup melihat umat Islam yang lain dibunuh begitu oleh musuh-musuh Islam. Sedangkan zaman Nabi, walaupun seorang bukan dibunuh, dia aniaya ataupun dihina, seluruh sahabat pergi serang mereka. Itulah macam mana kita nak buat. Kita pun duduk jauh pada doa. Dan kata ulama, cara kita nak bunuh musuh kita, kita kena salat subuh berjamaah macam hari Jumaat sekarang ni. Itulah salah satu. Tapi kita tak boleh buat juga. Kita yang duduk jauh ni pun tak boleh buat juga. Umat Islam hari ni pun tak boleh buat juga. Mereka pulau barang-barang Yahudi, mereka pulau masjid dua-dua. Nah, masjid pun mereka tak mari, barang-barang dia pun tak. Jadi kita kena tambah lagi. Pulau barang-barang dia, ia semampunya dalam sesama datang ke rumah Allah, pasti mereka akan kalah. Wa allafa, waw tu wa atafa, dia bersambung. Ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, satu. Wa allafa baina qulubihim. Allafa mana Allah. Allafallah baina qulubihim. Allah jugalah yang mentaklifkan, kita boleh kata gitu. Mentaklifkan. Taklif ni kita tulis, buat buku ni dia panggil taklif juga. Kita tulis buku kan, start daripada muqaddimah, lepas tu isi, lepas tu khatimah, rojokkan, itu dia panggil taklif. Allafa yu'allifu ta'lif. Ta'lif sebab apa? Dia sambung cerita daripada muqaddimah sampai penutup, sampai rojokkan. Itu dia panggil sambung. Kita ni
antara kita sepatutnya macam buku itulah, tak pisah. Kalau buang mukaddimah, tak ada nama buku tu, tidak diterima buku tu. Buang isi pun tak diterima, buang khatimah pun tidak diterima. Percetakan akan diterima bila ada semua tu. Kan kita pun orang-orang Islam tidak dikatakan ukhuwah Islamiah kalau kita tidak ada taklif di antara kita. Tetapi siapakah yang mentaklifkan kita? Allah. Wa allafa baina qulubihim. Kita ni kalau kita nak usaha nak satukan umat ini, kata Allah, lau anfaqta, kalau lau ni macam usahalah, kalaupun engkau infak ma fil ardi jami'a, semua harta, ma tu mungkin kita kata al amwal, ayya syai, apapun fil ardi, semua sekali jami'an, ma allafta baina qulub, itu manafi ya. Tidak akan sekali-kali engkau boleh satukan di antara hati-hati mereka. Walakin Allah, tetapi Allah lah allafa bainahum dengan mana baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan di antara, Allah allafa, mentaklifkan, menyatukan bainahum di antara mereka dengan makna baina qulubihim. Kalau Allah satu, kita jadi macam mana? Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, kita akan jadi mulia kalau Allah bersatu, kalau Allah satukan kita, kalau kita bersatu. Hakim, kita akan hebat. Hakim, bijaksana, kita akan hebat. Makna umat Islam ini akan ada jati diri dan izzah yang tinggi, dan ada kehebatan yang sempurna, penuh dengan ilmu dan hikmat bila mana Allah satukan hati-hati kita. Allahumma alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, engkau satukanlah di antara hati-hati orang yang beriman. Salah satu daripada amalan yang kita boleh buat untuk ayat ni, tuan-tuan baca sebanyak mungkin ayat ni. Ambil ayat huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Baca sebanyak mungkin dengan niat minta Allah satukan umat ini. Minta Allah satukan hati-hati yang berpisah. Termasuklah keluarga kita. Keluarga kita yang besar, masing-masing bawa diri. Kalau kita nak minta Allah satukan hati-hati keluarga kita, bacalah ayat ini sekurang-kurangnya 10 kali tiap-tiap hari. 10 kali tiap-tiap hari, ambil daripada huwallazi ayyadaka. Tak payah ambil wa yuriduna an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Tapi ambil huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Sampai situ. Itu amalan-amalan yang boleh menyatukan hati kita dengan keluarga kita dan hati umat Islam seluruhnya. Allahumma. Baik, ayat yang berikutnya, ya ayyuhan nabi, Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu tu alif lam itu nabi kita lah, nabi sekarang. Maknanya alif lam li ta'yin, dia panggil alif lam li ta'yin, untuk tentukan nabi mana. Nabi pada zaman ni lah yang diturunkan kepadanya Quran. Hasbukallahu. Tengok, cuba beza dengan ayat di atas. Fa inna hasbakallah, sama aja. Yang ni hasbu, yang atas hasbaka, ni hasbuka. Apa beza dua tu? Bezanya yang atas ada taukid, ada fa inna, maka baca hasbaka.
Yang bawah tak ada, maka baca hasbuka. Dua-dua makna sama je lah. Wahai Nabi, cukuplah engkau, jangan fikir, jangan pening Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan cukuplah engkau orang-orang mukmin sebagai penolong engkau. Mana Allah bersama orang mukmin. Orang mukmin tolong kerana Allah. Allah bantu Rasul kita dengan bantuan daripada Allah, iaitu para malaikat. Orang yang benar-benar mukmin, seperti mana kita tengok di mujahidin-mujahidin sekarang ni dan umat Islam di Palestin, di Gaza, mereka tak keluar daripada Gaza. Orang suruh keluar, kan? Keluar, selamatkan diri, dia tak keluar. Sebab keluar daripada bumi Gaza bermakna serah tanah air kepada musuh. Mati mereka mati syahid. Orang mati syahid ni besar nilai dia. Besar. Ada 7 kan disebut dalam hadis, kalau cari dalam balasan apa kelebihan orang mati syahid, antaranya dia nampak tempat duduk dia dah. Bila dia nak mati tu, dia nampak tempat duduk dia dalam syurga. Nampak rumah dia dalam syurga. Yang kedua, dia boleh selamat keluarga dia sebanyak 70 orang. Yang ketiga, dia dipakai dengan mahkota yang nilainya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Jadi benda tu besar. Lepas tu Allah sebut orang syahid ni bal ahya inda rabbihim, mereka hidup aman di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan diberi rezeki macam hidup di dunia. Jadi dia tak lari itu sebab dia nampak benda tu, dia nampak nilai-nilai itu. Jadi itulah kemenangan kepada umat Islam, kemenangan kepada umat Islam dan orang mukmin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang berikut ni isu menggalakkan berperang. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Makna sebab tu apa mujahidin saudara-saudara kita tidak lari. Sebab Allah suruh. Harridi maknanya kukuhkan, galakkan. Berikan semangat yang kuat pada orang mukmin alal qital, untuk berperang. Alal qital ni perang. Sebab apa? In yakum minkum 20 sabirun. Jika kamu memiliki, in yakun tu kamu ada, minkum di kalangan kamu, 20 maknanya 20 jundan. Jundan, tentera, jaishan. 20 orang tentera, sabirun, mereka sabar. Sabar ni mereka tetap teguh. Pertama, tak lari. Yang kedua, mengharapkan Allah. Kan orang yang dalam perang tu dia syarat-syarat perang hari tu kita baca kat mana? Pertama, ayat berapa? Ayat 55 tu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Ayat 55 ke 45? 45. Muka surah 182. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, bila kamu bertembung dengan musuh dalam peperangan, fasbutu, teguh, tak boleh lari. Wadhkurullah, banyakkan sebut Allah. Wadhkurullaha katsiran. Apa jaminan Allah kalau kita buat gitu? La'allakum tuflihun, pasti kamu, agar kamu semua diberi kemenangan. Tuflihun maknanya kemenangan macam mana? Kemenangan pertama, boleh menghapuskan musuh. Boleh menghapuskan musuh dan berjaya mencapai kemerdekaan. Ya, ini memang jaminan Allah kepada umat Islam. Tidak ada satu pun kerugian mereka berjihad di jalan Allah.
Sebab itu bumi ini bumi Allah. Nah, Allah yang jaga, dan ahli bumi ini Allah tak benarkan buat kerja tanpa ikut undang-undang Allah. Kalau ikut undang-undang lain, Allah utus Rasul untuk baiki. Kalau tak dengar juga, perang. Itu maknanya sana perang. Kita pun kita takut juga negara kita kalau musuh-musuh terlalu sombong, mungkin berlaku apa-apa yang kita tidak ingin. Kita minta jauh sekali lah. Tapi kalau tidak ada jalan lain, bumi ini didiami oleh orang yang jahat kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, maka kalau tidak ada jalan lain, jalan terakhir adalah perang. Tapi kita minta jauhlah daripada berlaku demikian. Tapi kalau tidak ada pilihan, umat Islam terpaksa melalui detik-detik itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi, kan, kita ingat Nabi diberi jawatan untuk jadi raja pun Nabi boleh, nak apa pun Nabi boleh, tapi dengan syarat jangan laksanakan hukum yang Allah minta. Masa Nabi mula-mula dakwah di Mekah, dekat Mekah, Nabi tak terima. Nabi sanggup berhijrah ke sana kemari semata-mata untuk nak laksanakan ketentuan Allah di bumi ini. Tidak boleh menjadi pemimpin sekadar nak jadi pemimpin sahaja, tetapi jadi pemimpin untuk menjadi khalifah, pengganti Allah. Itulah yang Nabi ajar kita. Ya ayyuhal nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital in yakum minkum 20 ay 20 jundan sabirun yaghlibu mi'atain. 20 boleh mengalahkan. Yaghlibu itu mengalahkan 200 orang. 200 orang. Mana kekuatan umat berjuang. Maknanya seorang dia boleh bunuh berapa orang? 10. Wa yakum minkum mi'atun, kalau kamu ada tentera seramai 100 orang, yaghlibu alfan, boleh mengalahkan 1000 minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Kenapa boleh mengatasi mereka? Bahawa mereka kaumun, satu kaum yang tidak faqih. Tidak faqih dia bukan dalam peperangan, dia tak faqih ni tak faham hakikat hidup. Bahawa hidup kita ni bukan kita je yang bergerak. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, kan, dalam ayat ni. Tidaklah saat engkau dalam peperangan, tidaklah engkau campak ataupun hunuskan pedang atau keris semasa berperang, tetapi Allah yang menghunus ataupun yang mencapakkan bom dan seumpamanya. Walakinnallaha rama. Jadi orang kafir tak faham ni. Dia ingat kekuatan itu dah cukup. Dah, orang Islam kekuatan tak ada pun. Yang kuat adalah Allah yang membuat segala-galanya Allah. Kita usaha, jangan lari sebab Allah bersama kita itu. Itulah yang dibaca oleh mujahidin. Kita dengar kadang-kadang video datang pada kita, dia sebut benda gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu zikir. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, diulang-ulangkan. Sebab dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-an khaffafallahu. Ayat berapa tu? 66. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dha'fa ni lemah, kurang, tidak kuat, tidak macam zaman dulu. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Al-an maknanya sekarang ni boleh pakai sampai hari ni, ya. Itu sekurang-kurangnya lah. Khaffafallahu ankum, Allah ringankan, Allah angkatkan beban. Dulu 10 orang kena boleh bunuh, sekarang ni khaffafallah, Allah ringankan daripada kamu. Sebab apa? Wa alima Allah tahu anna fikum, kerana ada di antara kamu
Ini annafikum ni maknanya orang yang paling lemah di kalangan orang mukmin boleh bunuh 2 orang musuh. Mi'atain. Apa ni? Fa in yakum minkum mi'atun sabirah, kalau kamu ada 100 tentera yang sabar, bukan orang biasa ni tentera, yaghlibu, mereka boleh membunuh mi'atain 200, makna seorang 2 orang. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain, kalau kamu ada 1000 boleh mengatasi 2000. Biiznillah, semua itu dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama-sama dengan hamba-hambanya yang sabar. Sabarnya tak lari daripada medan perang lah. Kalau kita tak lari medan perang, medan-medan juang lain pun kita tak boleh lari lah. Walaupun kadang-kadang nak mendapat kemenangan itu lambat, kita kena sabar. Sabar. Sebab Allah, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan hamba-hamba yang sabar. Itulah pertemuan kita pada pagi ini. Moga-moga ianya memberi sedikit kekuatan ruh kita untuk kita sama-sama berusaha di pihak kita sekarang ni. Usaha yang paling besar untuk kita ialah kita sentiasa berdoa, bermunajat. Setengah masjid dia buat qunut nazilah setiap kali waktu, setiap waktu, khususnya di waktu solat jahri, maghrib, isya, subuh 3 tu. Kita buat subuh jalan setakat ni kan. Jadi boleh tambah qunut sebab umat Islam makin terancam hari ini. Sebelum mencapai kemenangan, umat Islam dibunuh. Kita minta sangat Allah selamatkan mereka. Kita sangat Allah beri an-nasra wal fathah, insya-Allah. Dan macam anda sebut tadi, selain daripada kita doa, selain daripada kita infak, kita kena dekatkan diri kita kepada Allah dengan solat yang Nabi buat, iaitu solat berjamaah. Nabi, para sahabat diberi kekuatan, diberi ketakutan oleh musuh kerana solat berjamaah. Kalau tuan-tuan nak cek, buka surah Fathi, surah Fathi ayat terakhir. Apa bunyi? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sampai akhir. Ini ayat yang menunjukkan bahawa kemenangan yang dicapai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat adalah solat berjamaah. Kemenangan ni 2. Pertama, menang lawan musuh. Yang kedua, dapat menyatukan hati-hati umat Islam. Tak ada cara lain. Itu je. Jadi kita hari ni kekurangan benda tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa isyraq dah masuk, boleh solat.